Assalamualaikum dan salam sejahtera, Mutakhir edisi petang. Bertemu kita kembali bersama saya Dayang Fatihah di Sabah Hits Online TV. Kita ke tajuk utama. Kerajaan negeri menghargai pengorbanan frontliner mengekang pandemik COVID-19. Sabah akan laksana program pengampunan tangani masalah permit kapal nelayan. 7 warga Indonesia ditahan cuba menyusup masuk ke dalam negara. Ketua Menteri Sabah iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor menzahirkan ucapan terima kasih kepada petugas barisan hadapan yang sehingga kini masih bertungkus lumus dalam mengawal penularan wabak COVID-19 dalam negara khususnya di Sabah. Beliau berkata tugas dan tanggungjawab petugas barisan hadapan juga semakin bertambah kerana keputusan kerajaan yang melonggarkan lebih banyak sektor ekonomi. Haji berharap agar rakyat membantu kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19 dengan mematuhi sepenuhnya SOP yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa. Petugas barisan hadapan diseru agar memberikan kerjasama dan sokongan padu kepada kerajaan dengan membantu menjayakan aspirasi pembangunan sejajar dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Sementara itu, sebuah taklimat oleh Datuk Bandaraya Kota Kinabalu iaitu Yang Berbahagia Datuk Nurliza Awang Alip mengenai pelbagai pelan strategik untuk bandaraya mulai tahun hadapan. Antara kertas kerja yang dibentangkan kepada Ketua Menteri ialah Pelan Strategik Pelancongan Bandaraya Kota Kinabalu dan Pelan Strategik Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Sebuah program pengampunan dicadang oleh Kerajaan Sabah untuk dilaksanakan pada tahun hadapan bagi menangani masalah permit kapal nelayan negeri yang berpuluh tahun lamanya. Menurut Timbalan Ketua Menteri iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan mengatakan bahawa terdapat lebih 11,000 lesen kapal nelayan yang masih aktif di Sabah pada masa sekarang. Walau bagaimanapun, majoriti daripada pemegang lesen tersebut tidak mematuhi syarat-syarat lesen mereka dan telah berterusan selama lebih 3 dekad. Oleh yang demikian, sesuatu tindakan perlu dilakukan untuk menanganinya. Kitingan berkata kementeriannya akan menjalankan program pengampunan bagi membolehkan pesalah menyelesaikan masalah program itu memfokuskan kepada 9 jenis kesalahan yang berbeza. Ujar beliau, semasa program itu dilaksanakan, semua lesen kapal penangkap ikan akan ditarik balik dan diperbaharui jika pemegangnya dapat menunjukkan pematuhan kepada syarat tersebut, serta tiada penalti akan dikenakan ke atas pesalah semasa penarikan balik lesen. 7 pendatang tanpa izin yang cuba menyusup masuk ke dalam negara berjaya ditahan oleh pihak Angkatan Tugas Bersama 2 dalam satu operasi berhampiran perkampungan rumah atas air Batu Tiga Tawau. Menurut Komander Angkatan Tugas Bersama 2 iaitu Brigadier Jeneral Abdul Karim Ahmad, pasukan mereka melihat sebuah bot dalam keadaan mencurigakan sedang merapat ke perkampungan terbabit. Kemudian sebaik saja bot tersebut beredar, 7 pendatang tanpa izin berlari menaiki sebuah kenderaan sedan yang berada berhampiran kawasan tersebut dengan tergesa-gesa. Hasil pemeriksaan mendedahkan pendatang tanpa izin terbabit memaklumkan bahawa mereka menaiki bot yang sudah diatur oleh ejen dari Pulau Sebatik menuju ke Tawau. Selain itu, kenderaan dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berumur 50 tahun, manakala warga Indonesia yang lain adalah terdiri daripada 2 lelaki dewasa, 3 wanita dewasa serta sepasang kanak-kanak bersama barang persendirian turut berada di dalam kenderaan berkenaan. Pendatang tanpa izin itu kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau untuk tindakan lanjut. 2 buah rumah pekerja telah musnah dalam sebuah kebakaran di ladang Pegagau pada pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, pihaknya telah menerima panggilan kecemasan kira-kira pada jam 9.13 pagi. Seramai 7 anggota dan pegawai bersama 2 jentera daripada Balai Bomba dan Penyelamat Sempurna digerakkan ke lokasi kejadian susulan daripada panggilan itu. Tambah beliau, pasukan bomba mendapati 2 buah rumah pekerja jenis kekal ladang tersebut telah terbakar di jilat api. Kemudian pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan sumber air daripada jentera agar api tidak merebak ke kawasan lain. Walau bagaimanapun, tiada sebarang laporan kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Sediakan payung sebelum hujan kerana bencana datang tidak terduga. Saya Dayang Fatihah, Sabah Hits Online TV.